Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kenikmatan iman, diberi kenikmatan Islam, diberi kenikmatan kehidupan dan juga diberi kenikmatan umur yang kita masih lagi hidup pada hari ini. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang untuk bersama-sama menjalani ibadah bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 17 Ramadan merupakan satu peristiwa yang amat penting di dalam sejarah Islam, yang mana dikaitkan dengan peristiwa nuzul Quran, iaitu turunnya Al-Quran. Penurunan Al-Quran melalui dua fasa. Fasa yang pertama, Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Fasa yang kedua, Al-Quran diturunkan daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun, yang mana kita tahu bahawa Al-Quran itu mengandungi 30 juzuk Al-Quran, 114 surah dan 6,236 ayat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyebut bulan Ramadan, dikaitkan juga dengan Syahrul Quran, iaitu bulan Al-Quran, bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang memberi petunjuk, yang memberi penjelasan untuk membedakan perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran yang kita ada pada hari ini telah cukup lengkap, iaitu mengandungi hukum hakam untuk menjadi panduan kepada kita untuk menjalani kehidupan dunia, untuk kita bawa kehidupan akhirat nanti. Dan juga di dalam Al-Quran mempunyai berita-berita gembira kepada kita untuk memberi motivasi supaya agar kita dapat meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Quran mengandungi peringatan-peringatan dan juga amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan sesiapa yang melakukan kemungkaran, Allah akan menyediakan azab yang pedih. Begitu juga di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah Nabi, kaum-kaum yang terdahulu, bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu kerana kemungkaran mereka. Kita lihat sejarah bagaimana Fir'aun yang begitu hebat pada zamannya, oleh kerana kesombongannya, Allah binasakannya hanya dengan seekor nyamuk yang kecil sahaja, nak menunjukkan bahawa begitu lemahnya manusia di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi bersempena dengan nuzul Al-Quran, bersempena dengan peristiwa turunnya Al-Quran, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, bermaksud semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau para sahabat, para salafus soleh di dalam bulan Ramadan, mereka berlumba-lumba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau kita melihat Imam Syafi'i, sejarahnya beliau khatam Al-Quran satu hari 2 kali khatam, bermaksud satu bulan 60 kali. Tapi bagi kita orang awam, kita buat sekadar yang kita mampu. Kalau kita mampu satu bulan satu kali khatam, Alhamdulillah. Kalau kita tidak mampu, maka kita buatlah sekadar mana yang kita mampu. Jadilah kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bermuhasabah sempena dengan nuzul Quran, untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.